Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Markus babak 5. Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di seberang Tasik Galilea, di daerah Gerasa. Sebaik sahaja Yesus turun dari perahu, dia didatangi oleh seorang lelaki yang keluar dari gua kubur. Orang itu dirasuk roh jahat dan tinggal di kawasan perkuburan. Tiada seorang pun dapat mengikat dia lagi, walaupun dengan rantai. Banyak kali kaki dan tangannya dirantai, tetapi dia sentiasa memutuskan rantai itu dan mematahkan belenggu besi pada kakinya. Dia begitu kuat sehingga tiada seorang pun dapat menahaninya. Siang malam, dia berkeliaran di kuburan dan di bukit sambil berteriak-teriak dan melukai tubuhnya dengan batu. Dia masih jauh tak kala dia menampak Yesus. Segera dia lari mendekati Yesus, lalu sujud di hadapan Yesus. Dengan suara keras, dia berseru, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apakah yang akan Engkau lakukan terhadap aku? Demi Allah, aku memohon, janganlah siksa aku." Dia berkata demikian kerana Yesus berkata kepadanya, "Roh jahat, keluarlah daripada orang ini." Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Legion, kerana kami ini banyak sekali." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus tidak menyuruh roh-roh jahat itu keluar dari kawasan itu. Dekat tempat itu ada kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu." Yesus bersetuju. Kemudian roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Kesemua babi itu lebih kurang 2,000 ekor terjun dari pinggir jurang ke dalam tasik, lalu tenggelam dan mati. Penjaga-penjaga kawanan babi itu lari dan menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung. Lalu penduduk-penduduk hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka datang kepada Yesus dan nampak orang yang tadinya dirasuk roh jahat duduk di situ. Dia sudah berpakaian dan fikirannya waras. Mereka semua ketakutan. Semua orang yang telah menyaksikan perkara itu memberitahu mereka apa yang sudah berlaku kepada orang itu dan kawanan babi itu. Oleh itu mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Ini berlaku kerana rezeki mereka dibantutkan. Ketika Yesus menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh jahat memohon kepada Yesus, "Guru, benarkanlah saya mengikut Guru." Tetapi Yesus tidak membenarkan dia mengikut Yesus. Sebaliknya, Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah kepada keluarga kamu dan beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya Tuhan
kepada kamu." Demikianlah orang itu pergi ke seluruh daerah. 10 kota dia pergi dan memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Semua orang yang mendengarnya kehairanan. Ya. Anak perempuan Yairus dan wanita yang menyentuh jubah Yesus. Ayat 21. Yesus kembali ke seberang tasik. Di pantai tasik itu, banyak sekali orang datang berkumpul di sekeliling Yesus. Yairus, ketua rumah ibadat tempatan, datang juga. Dan ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapan Yesus. Dia memohon dengan bersungguh-sungguh, "Guru, anak perempuan saya sakit tenat. Tolonglah, datang dan letakkanlah tangan guru padanya supaya dia sembuh dan tidak mati." Yesus pun pergi bersama-sama Yairus. Orang yang mengikut Yesus amat banyak sehingga dia diasak dari semua sisi. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit perdarahan teruk yang berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk membayar rawatan doktor. Tetapi dia tidak sembuh. Malahan semakin parah keadaannya. Wanita itu telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Oleh itu, dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita dalam hati, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga perdarahannya berhenti. Wanita itu berasa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu juga, Yesus menyedari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Yesus berpaling kepada orang ramai dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubah aku?" Pengikut-pengikutnya berkata, "Lihatlah, orang berasak-rasak di sekeliling guru. Mengapa guru bertanya siapa yang menyentuh guru?" Tetapi Yesus memandang di sekelilingnya untuk mencari orang yang telah menyentuhnya. Wanita itu tahu akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dia gementah dan dia takut. Lalu sujud di hadapan Yesus dan memberitahu dia segala-galanya. Yesus berkata kepada wanita itu, "Hai anak aku, kerana kamu percaya kepada aku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera. Kamu sihat sekarang." Semasa Yesus berkata demikian, beberapa orang pesuruh datang dari rumah Yairus dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuan sudah meninggal dunia. Tidak usah susahkan Tuan dan guru lagi." Tidak usah Tuan susahkan guru lagi.
Yesus tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percayalah kepada aku." Setelah itu, Yesus tidak membenarkan sesiapa pun mengikut dia kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila mereka tiba di rumah Yairus, Yesus melihat keadaan yang kecoh serta mendengar tangisan dan ratapan yang kuat. Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, "Mengapa sangat kecoh dan mengapa menangis? Anak itu tidak mati. Dia hanya tidur." Mereka mula mentertawakan Yesus. Oleh itu, Yesus menyuruh mereka semua keluar. Dia mengajak ibu bapa anak itu serta ketiga-tiga orang pengikutnya masuk ke dalam bilik tempat anak itu berbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talita kum," yang bererti, "Anak perempuan, aku berkata kepada kamu, bangun." Anak perempuan itu segera bangun lalu berjalan. Umurnya 12 tahun. Ketika peristiwa itu berlaku, mereka semua kagum, sangat kagum. Tetapi dengan tegas, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada sesiapa pun. Lalu dia berkata, "Berilah anak ini makanan." Ini adalah kejadian yang berlaku dalam berita baik Markus babak 5. Sekian, terima kasih. Shalom.